Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk saya pada hari ini ialah pembangunan lestari. Saya ingin berkongsi bersama-sama dengan para hadirin sekalian tentang maksud pembangunan lestari. Kita mengetahui bahawa Malaysia mempunyai satu wawasan, iaitu wawasan 2020. Dalam wawasan 20, kita berharap bahawa satu hari nanti bila tiba masanya, iaitu 2020, negara kita akan mencapai taraf negara maju. Itu yang kita pahami daripada wawasan 20. Tetapi impian dan cita-cita saya untuk masa depan negara tercinta ialah bukan sahaja kita menjadi negara maju, tetapi sebuah negara maju yang bertamadun. Bertamadun dari segi masyarakat, dari segi penduduknya, dan juga dapat membawa rakyatnya dan juga negaranya, dan kalau boleh bersama-sama dengan satu dunia ini supaya kita hidup aman, damai dan harmoni. Apa yang berlaku sekarang? Kita lihat terlalu banyak berlaku keburukan. Walaupun kita mempunyai negara-negara maju seperti Amerika, Eropah, Jepun dan sebagainya, tetapi cuba kita lihat berlaku tidak seimbangan di antara negara maju, negara kaya dan negara miskin. Negara kaya menjadi bertambah kaya, manakala negara miskin terus mengalami kemiskinan yang teruk. Keguguran, malapetaka, kemusnahan alam sekitar, peperangan. Apakah makna pembangunan jika kita hidup di dunia ini, di Malaysia ini, penuh dengan kesengsaraan? Itulah maksudnya apa yang saya cita-citakan, supaya kita, negara Malaysia, menjadi negara yang maju dan juga bertamadun. Cara yang saya maksudkan supaya kita boleh menjadi negara maju bertamadun ialah dengan mengamalkan pembangunan lestari. Saya ingin berkongsi dengan para hadirin sekalian apa yang kita maksudkan dengan pembangunan lestari, seperti mana yang telah diumumkan oleh Suruhanjaya Perantelan pada tahun 1987. Pembangunan lestari bermaksud pembangunan yang mengambil kira keperluan kita untuk hidup di dunia ini, keperluan kehidupan kita, makanan, minuman dan juga tempat tinggal dan sumber-sumber ekonomi lain, tanpa mengenepikan alam sekitar, tanpa kita memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Dan juga kita, pembangunan lestari ini ialah supaya memastikan di masa hadapan generasi yang akan meneruskan kehidupan ini dapat memenuhi keperluan mereka. Daripada definisi pembangunan lestari tadi, apabila kita, negara Malaysia, ingin membangunkan negara kita, kita jangan lupa kita telah sedia maklum selepas merdeka sepanjang lebih 50 tahun kita telah dikurniakan dengan bermacam-macam sumber ekonomi, pembangunan, dan kita merasakan kita sudah maju dan mewah. Tetapi kalau kita lihat di masyarakat kita, tengok diri kita, adakah kita menjadi bertambah tamadun? Adakah kita menjadi bertambah, nilai kita menjadi lebih baik? Itu yang kita harus fikirkan.
Dan juga, adakah alam sekitar kita terjamin? Kita lihat saban tahun kita mengalami masalah banjir, masalah kemusnahan alam sekitar, peruntuhan tanah-tanah runtuh dan bermacam-macam lagi. Mengapa ini boleh terjadi? Contohnya air. Kita mempunyai sumber air yang banyak. Hujan boleh dikatakan sepanjang tahun. Tetapi ada masa dan ketikanya kita menghadapi krisis air. Mengapa? Dan juga biasanya di musim tengkujuh kita selalu mendapat berita yang berlaku banjir di Kuala Lumpur, di Johor, di utara Semenanjung berlaku banjir. Ini kerana kita tidak menjaga alam sekitar. Kita tidak menjaga sumber air yang kita ketahui daripada air hujan turun ke kawasan tadahan air, terus melalui sungai-sungai dan sampai kepada kita. Apabila kita tidak menggunakan air ini dengan cara berhemah, dengan secara bijaksana, maka kita dengan kepesatan ekonomi dan pembangunan dan peningkatan penduduk yang bertambah-tambah, seperti saya mengatakan 28 juta sekarang, jadi berlaku ketirisan dan berlaku pengurusan yang tidak cekap. Maka kita tidak dapat menggunakan sumber air ini dengan sebaik-baiknya. Air sungai telah tercemar, hutan ditebang, dan ini memusnahkan sistem ekologi negara kita dan sebagainya, kemusnahan alam sekitar. Di samping kebutuhan air, kita juga sedia maklum tenaga minyak, sumber minyak kita semakin pupus. Apabila kita membangun, kita memerlukan industri-industri, kilang-kilang untuk menampung kehidupan kita. Ini juga telah menambahkan lagi keburukan dan kemusnahan alam sekitar, mengeluarkan sisa-sisa toksik, menyebabkan udara kita tercemar, jerebu sepanjang tahun. Semuanya ini kita harus fikirkan. Apa yang kita perlu ingat, bahawa kita ini dipinjamkan dengan segala-gala kemewahan dan juga rezeki ini. Sepatutnya sebagai insan, tanggungjawab ini kita lakukan dan laksanakan dengan sebaik mungkin supaya alam sekitar kita terjaga, dan juga di samping itu pembangunan kita juga dapat diteruskan untuk masa-masa akan datang. Jadi para hadirin sekalian, tidak ada cara lain untuk kita menuju masa depan dalam membangunkan negara kita kecuali kita haruslah membangunkannya dengan berhemah, elakkan pembaziran dan lakukannya dengan secara pembangunan yang lestari. Itu saja ucapan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.